أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yang dihormati Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, seluruh ahli jawatan kuasa pengimarahan, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin serta muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesehatan yang berpanjangan kepada kita dan menempatkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa melakukan amal soleh serta beroleh kejayaan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi pengajian kita dalam tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Ni'mat, surah Ar-Rahman. Pengajian yang lalu kita berhenti muka surat berapa? Muka surat 36. Muka surat 36 ya. 15 hari bulan 1. Kita berhenti hari itu bulan 1. Bulan 2 saya tak datang. Bulan sudah sebab apa? Keluarga saya datang daripada Pahang. Mak, ayah, adik datang daripada Pahang. Saya tawakuf bulan sudah. Tak, betul tak? Iyalah. Malam ni kita sambung muka surat yang ke-37. Ayat dalam surah Ar-Rahman ini bermula ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Kalau dalam catatan ni lah. Qala Allah Ta'ala wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war raihan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan bumi pula kami jadikan rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun, dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin? Allah menciptakan manusia, lembaga Adam, dari tanah liat kering seperti tembikar, dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Suratul Rahman ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Walau bagaimanapun almarhum Tok Guru dia buat terjemahan dalam ayat yang dibaca ini. Tok Guru menterjemahkan wal arda wada'aha lil anam, bumi yang sengaja Allah Ta'ala buat untuk kediaman makhluknya, iaitu manusia. Fiha fakihah, di atas muka bumi ini disiapkan buah-buahan. Atas muka dunia ni, atas bumi ni ada buah-buahan. Wan nakh ialah khususnya buah tamar. Zatul akmam, yang mempunyai seludang.
Seludang ni kalau kita tengok dia ada buat nota kecil dekat bawah tu. Seludang bermaksud kelopak atau pembalut mayang pada pokok kelapa atau pokok pinang. Mana sebelum dia keluar buah ataupun bunga tu dia ada kelopak dia. Ditutup oleh kelopak dia tu. Kalau orang nak ambil tuak, biasa orang akan potong kelopak tu. Lepas tu dia akan tadah. Daripada kelopak tu lah mari air tuak nyo ataupun tuak kelapa. Jadi buah kurma ni, khususnya buah tamar ini, zatul akmam, yang mempunyai seludang ataupun mempunyai kelopak, itulah kelopak mayang. Wal habbu, dan juga disiapkan biji-bijian. Zul asfi war raihan, yang mempunyai bunga dan bau yang semerbak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka dengan alasan apa kamu wahai manusia dan jin membohongi nikmat-nikmat Tuhanmu yang begitu banyak. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan manusia bermula daripada tanah keras seperti tembikar. Wa khalaqal jan, dan Allah Ta'ala jadikan jin daripada api yang menyala marak. Oleh itu, dengan alasan apa kamu wahai jin dan manusia membohongi nikmat-nikmat Tuhan kamu yang begitu banyak. Sadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, ayat hari ini adalah sambungan daripada ayat yang kita baca pada minggu lepas berkenaan permulaan surah Ar-Rahman. Jadi Tok Guru dia mulakan dengan menyatakan bahawa ayat daripada surah Ar-Rahman ayat ke-10 sampailah ayat yang ke-16 ini adalah sambungan daripada minggu lepas. Tok Guru dia mengajar tiap-tiap minggu, hari Jumaat tiap-tiap minggu. Minggu sebelum itu Tok Guru dah huraikan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sebab ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 tu tak sempat nak hurai. Daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-6, seminggu. Dan tempoh seminggu kuliah lebih kurang hampir 2 jam, Tok Guru menghuraikan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita ayat ke pertama sampai ke-6 berapa minggu, berapa bulan. Sebab kita sebulan sekali. Tok Guru dia huraikan tu, dia kuliah dia seminggu sekali. Jadi dalam tempoh seminggu tu dia dah hurai dah ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Jadi ayat yang berikutnya, yang ke-10 sampai ke-16 ni, Tok Guru dia flashback balik. Dia hurai balik dan dia menceritakan balik berkaitan dengan huraian yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Ayat 10 sampai 16 ni adalah sambungan daripada ayat yang dibaca pada minggu lepas berkaitan dengan permulaan suratul Rahman. Satu daripada perkara aneh yang disebutkan minggu lepas, sama ada dalam bahasa Arab atau semua bahasa dunia, apabila bercakap kita tidak boleh bercakap hanya dengan sepatah perkataan, kena ada perkataan lain yang menjadi regu, yang menjadi pasangan bagi percakapan kita. Tapi yang peliknya dalam surah ini Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman, sepatah perkataan sahaja. Nak kata mubtada jadi subjek tak boleh, nak kata jadi khabar, jadi predikat pun tak boleh, tak sesuai. Kedua-duanya pun tak ada, mubtada tak ada, khabar pun tak ada. Mana sepatah aja Ar-Rahman. Sepatutnya perkataan Ar-Rahman ada lagi ekor yang sambungannya, tetapi sebagaimana hamba dah sebut sebelum ini, sekali-sekala sebab manusia kesuntukan masa dan kecemasan ataupun tak tarik perhatian pendengar, maka dia akan bercakap dalam bentuk yang boleh menarik perhatian orang. Dan Al-Quran diturunkan dari langit adalah betul-betul untuk menarik perhatian manusia, sama ada Melayu, Cina, Asia, Afrika maupun Eropah. Jadi kalau kita tengok huraian peringkat awal ni, Tok Guru dia mengulas ataupun dia menghuraikan berkaitan dengan awal suratul Rahman itu sendiri. Tak masuk lagi berkaitan dengan huraian daripada ayat yang ke-10 sampailah ayat yang ke-16 ini. Allah Ta'ala dia nak tarik perhatian manusia dengan gunakan satu patah perkataan sahaja, dan ini juga merupakan salah satu kaedah yang diguna oleh manusia. Kadang-kadang ada manusia yang cuma sebut sepatah, tujuan dia sebut sepatah tu adalah untuk menarik perhatian.
Dan Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada kita, memang Quran tu nak tarik perhatian kita. Bila Allah Ta'ala bawa mari dengan satu patah perkataan, nak suruh supaya kita ni ambil perhatian. Apa yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita. Al-Quran yang diturunkan dari langit macam sekeping sakla. Sakla ni kertas penyata. Sakla, orang Kelantan kata sakla. Satu penyata. Ataupun dipanggil sebagai surat pekeliling kerajaan. Apabila kerajaan mengeluarkan surat pekeliling, maka perlu bagi pegawainya memberikan perhatian. Bila keluar pekeliling ataupun surat arahan pekeliling, surat pekeliling, maka pegawai-pegawai yang ditujukan ataupun yang menerima surat itu mesti ambil perhatian. Dia kena buat itu dan ini. Buka sampul, baca, renung. Dulu-dulu dah kita terima satu surat. Atas surat tu urusan Seri Paduka Baginda. Stamp pun tak ada. Sebab itu surat rasmi. Kita terima. Dan dalam kandungan surat itu mesti ada sesuatu perkara yang sangat penting. Dan kita mesti ambil perhatian. Jadi kalaulah pegawai kerajaan dia dapat satu surat dan surat itu merupakan surat pekeliling, dia kena buka sampul ataupun dia baca isi kandungan dia, dia kena renung. Al-Quran adalah surat pekeliling daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu manusia bagi perhatian, kerana ini surat daripada Allah. Kalau sekadar surat polis, DO dan mahkamah pun kita perlu ambil tahu, ini kan pula surat Allah Ta'ala. Ia melebihi surat polis, mahkamah dan juga agung. Quran ni ibarat macam satu arahan ataupun surat yang sangat penting yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau kita dapat surat daripada jabatan kita, kita ambil perhatian. Surat saman polis, kita ambil perhatian. Saman Eko, misal contoh dulu-dulu kan, speed trap, saman Eko, hantar gambar je. Bahkan ada pula yang hantar gambar tu tengok-tengok nampak jelas kita tengah bawa kereta. Ada orang tengah bawa kereta, tepi dia ada orang perempuan. Surat sampai kat rumah, bini buka, abang bawa siapa? Nampak jelas. Saman tu saman laju je, tapi nampak jelas. Jadi dia kena ambil perhatian tentang surat-surat yang seumpama itu. Kita sebelum daripada ni, banyak mana surat-surat arahan ataupun ketetapan yang keluar kepada kita. Bila mana PKP dilaksanakan, berapa tahun kita PKP, tak boleh bebas ataupun tidak boleh memenuhi ruang masjid dengan kapasiti penuh. Keluar perintah ataupun arahan daripada jabatan, dan orang maki jaiz. Ada juga orang maki tak boleh sembahyang berjemaah, kemudiannya tak boleh sembahyang Jumaat. Gogeh pagar masjid tu. Inilah Yahudi lah, macam-macam lah. Jaiz ni kena. Orang marah, tapi kita ikut tak? Kita ikut sebab itu arahan daripada ulil amri. Mari kena pakai face mask. Ceramah pun pakai face mask. Letih tuan-tuan. Ingat senang ke dengan pakai face mask ceramah? Allahu akbar. Letih kita. Mari masjid kena bawa sejadah masing-masing. Sampai kat pintu masjid tu scan My Sejahtera, tembak suhu lagi, lepas tu pakai hand sanitizer. Ini adalah arahan ataupun ketetapan yang diarahkan kepada kita untuk kita ikut. Kita pun ikutlah. Keluar pula arahan yang dah vaksin sahaja boleh mari masjid. Pakat ambil vaksin pula dah. Dos pertama, dos kedua tak cukup dengan tu. Dos penggalak pertama, penggalak kedua, tak galak-galak, booster kan. Macam-macam arahan keluar kepada kita. Orang marah juga tak boleh tarawih. Lepas tu bukan sekadar tak boleh tarawih, semayang raya pun semayang kat rumah. Macam-macam gaya.
yang tak pernah baca khutbah raya. Ni ramai ni imam-imam interim kan, baca khutbah depan keluarga masing-masing. Apa sebab? Arahan keluar bahawa tidak dibenarkan untuk hadir. Asal tak seronok sungguhlah ustaz. Bukan mu je tak seronok, aku pun tak seronok sebenarnya. Tetapi itu arahan, itu perintah yang telah dikeluarkan kepada kita. Kita ikut tak? Ikut. Kita ikutlah. Sebab itu arahan dan juga itu kehendak yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Saya di bahagian di unit undang-undang keluarga waktu itu, ramai mana pengantin yang marah. Telefon pejabat agama, lepas tu nak nikah, lepas tu nak nikah pula nak dekat rumah. Tak boleh. Nikah dibekukan masa tu. Kami dah tak kira lah, rentas daerah pun tak boleh, mu nak nikah lagu mana? Pejabat pun tutup, orang marah, jaiz. Kita ikut juga. Lepas tu dibenarkan, buatlah nikah secara video conference melalui dalam talian. Siri pertama, siri kedua. Lepas pada tu tak boleh nikah di tempat lain, dekat masjid tak boleh, hanya nikah di pejabat agama saja. Lepas tu berlaku PKPB kot. Saya pun dah tak ingat dah. Banyak sangat PKP-nya. PKPD. Banyak sangat. Kena pula waktu tu sebab Kelang berada dalam zon yang agak kritikal. Waktu tu daerah lain okey lagi, tapi masuk daerah Kelang diisytiharkan akan dimulakan PKPD, diperketatkan masa tu. Waktu tu pula lah orang telefon pejabat agama, ustaz saya nak cepatkan nikah. Rekod kita dekat Kelang hari tu bila diumumkan 2 hari berikutnya akan berlaku PKPD daerah Kelang. Waktu tu pengantin yang dah susun jadual seminggu 2 minggu sebelum tu semua pakat nak nikah, nak awalkan nikah. Maka kami di pejabat agama terpaksa panggil imam-imam juru nikah, semua nikah di pejabat agama daerah Kelang. Sehari kita buat seramai 118 pasang nikah. Nasib baik tak panggil book of record ke apa, kan? Kalau tidak boleh jadi catatan hari yang paling ramai pengantin bernikah di pejabat agama. Berduyun-duyun orang. 2 hari lepas tu PKPD diperketatkan bagi daerah Kelang. Ikut tak? Ikut. Sebab apa? Sebab kita merasakan itu adalah suatu benda yang sangat penting. Quran ni dia adalah lebih penting lagi sebab dia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak disebut oleh Tok Guru. Ia melebihi surat polis, mahkamah dan agung. Oleh yang demikian, bermacam-macam cara Allah Taala kemukakan percakapannya walaupun dengan menggunakan sepatah perkataan, iaitulah Ar-Rahman. Allah Taala sebut Ar-Rahman itu Allah Ta'ala nak tarik perhatian kita semua dan nak bagi tahu mu kena ambil perhatian Allah walaupun menggunakan satu perkataan, tapi apa yang nak disebut oleh Allah Ta'ala ni adalah benda yang penting, kena ambil perhatian. Ar-Rahman bermakna Tuhan yang orang Melayu sebut sebagai Maha Pemurah. Kita terjemahkan sebagai Maha Pemurah. Allah Ta'ala nak ketuk kepala dan otak kita. Allah Ta'ala nak ketuk, nak bagi tahu kepada kita bahawa aku ni bukan jenis pongoh, sombong, kasar atau ganas. Aku ini Ar-Rahman, yang amat pemurah. Aku di sini maksudnya Allah lah. Bagaimana kamu boleh hidup atas muka bumi ini kalau tidak kerana aku yang tolong? Kamu tak boleh hidup kalau tidak bernafas. Kamu bernafas guna apa? Guna udara. Siapa yang cipta udara? Ada manusia boleh cipta udara? Tak ada. Lengkap dengan oksigen dan bermacam-macam perkara. Tak boleh. Hanya Allah yang cipta udara tu. Bukan sahaja Allah Ta'ala cipta udara, bahkan
udara yang nak masuk dalam tubuh kita, keluar masuk, keluar masuk ni pun dia dikawal oleh paru-paru. Misal contoh, nak boleh masuk, dipam oleh paru-paru kita, disedut oleh hidung dan sebagainya, keluar kok mulut, keluar kok hidung, apa semua ni, semuanya adalah dengan izin daripada Allah. Darah kita ni tuan-tuan, darah kita ni dia ada salur. Salur darah manusia ni dia mungkin sangat kecil, tapi salur darah ni dia akan meliputi seluruh anggota dan tubuh badan kita. Salur darah yang paling kecil berukuran diameter dia 5 mikrometer. 5 mikrometer ni besar mana? 5 mikrometer ni lebih kecil daripada urat rambut kita ni. Kita cabut, try tuan-tuan cabut selai urat rambut. Cabut urat rambut selai ni, urat rambut selai kita ni besar dia 17 mikrometer. Ni rambut ni kalau kita cabut, ukuran ukur dia punya diameter besar dia tu adalah berukuran 17 mikrometer. Salur darah kita ni ada yang sebesar 5 mikrometer, maknanya kecil lagi pada rambut. Rambut ni ibarat belah 3. Mana kecil tu urat darah tu. Kalaulah satu orang manusia ni kita keluarkan semua urat-urat hak ada, hak besar, hak kecil, hak pertengahan, kita pun sambung urat semua ni jadi satu barisan ataupun jadi satu garisan. Garisan itu, urat itu boleh menjangkau lebih daripada 96,560 kilometer. Tukar batu lebih kurang 60,000 batu. 96,560 kilometer bagi kanak-kanak. Ambil budak yang masih kanak-kanak ni, kita keluarkan semua urat-urat dia, susun urat dia tu jadi satu garis panjang, akan mencecah sampai 60 batu. Tu kalau budak-budak. Kalau orang dewasa, kalau kita sambung semua urat-urat dia ni, lebih kurang 160,934 kilometer. Lebih kurang sekitar 100,000 batu. 100,000 batu. Maknanya panjang urat darah orang dewasa ni, tuan-tuan saya, lebih kurang 4 kali ukur lilit bumi. Sebab satu pusingan bumi, ukur lilit bumi ni, kalau kita nak ukur lilit bumi ni, satu pusingan dunia ni lebih kurang 40,075.017 kilometer. Jadi urat kita ni bermakna bila kita sambung menyamai 4 kali keliling dunia. Bayangkan tuan-tuan, ingat sikit ke? Ingat pendek ke? Ui, panjang tu. Satu keliling dunia pun dah panjang, apatah lagi 4 kali keliling dunia. Itu baru urat. Dia ada 3 jenis saluran darah: arteri, vena dan capillary. Ini doktor tahulah ni. Doktor tahu. Dan setiap daripada salur darah ni dia memainkan peranannya yang sangat spesifik dalam proses peredaran darah manusia. Tu baru salur darah, urat salur darah ni. Belum lagi usus. Usus kita ni, usus ada 2. Satu usus besar, satu usus kecil. Usus ni, usus kecil kita ni, hak kecil tu, dia ada yang sampai 6 meter ataupun 20 kaki. 6 meter, 20 kaki lah. Masjid kita ni berapa kaki? 6 meter. Usus besar dia boleh sampai 1,5 meter. Usus besar. Maknanya usus besar ni kalau ditarik jadi panjang, dia boleh menyamai ketinggian kita. Usus besar. Kalau campur usus besar campur usus kecil, lebih kurang hampir 8 meter, 2 tingkat punya bangunan. Ni apa atas tu. Tu baru usus.
Allah Ta'ala jadikan dan Allah Ta'ala ciptakan. Besarnya nikmat kurniaan Allah kepada kita. Jadi manusia jangan merasakan bahawa dia hebat dan juga dia nak sombong dan takabur kepada Allah. Siapa hak cipta ni? Allah yang cipta. Artinya aku ni baik wahai manusia. Maka kerana apa kamu hendak lari daripada aku? Kamu tak boleh hidup kalau tidak ada makanan dan minuman. Siapa yang cipta biji berah kalau tidak aku? Mana ada manusia yang boleh cipta sebiji berah, sebiji gandum atau sebiji jagung? Mana ada manusia yang boleh cipta semua itu? Aku yang tolong ciptakan. Aku di sini ialah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang telah cipta semua itu. Tapi kenapa manusia nak lari daripada Allah? Wahai manusia, kamu tak boleh hidup kalau tak ada air. Mana ada manusia yang boleh cipta air? Tapi aku yang tolong ciptakan air. Ada bermacam-macam jenis air seperti embun dan hujan. Kemudian stok air itu dikumpul dalam perut bumi. Bumi menjadi stokis yang menyimpan stok air yang turun dari langit, bertujuan memudahkan kamu menggali semula air hujan. Siapa yang cipta ni? Siapa yang cipta ni kalau tidak aku? Kalau tidak Allah Ta'ala? Artinya aku ni Ar-Rahman. Allah Ta'ala sangat pemurah. Aku ni betul-betul menyayangi kamu. Allah betul-betul sayang kepada kita. Kalau tidak kerana aku yang simpan barang-barang makanan dan pakaian, maka kamu akan mati. Kamu akan buat apa? Kalau mati tak ada apa lah. Itulah cara Allah Ta'ala mengemukakan ayatnya. Allah Ta'ala mengemukakan ayat-ayat, tanda-tanda kebesarannya dengan bermacam-macam cara, termasuklah Allah menggunakan sepatah perkataan untuk menarik perhatian manusia supaya menjadi terkejut. Supaya misal yang saya beri dulu, apabila kita tengok satu benda pelik, contohnya anak kita merangkak nak turun tangga, kalau kita tidak cepat-cepat angkat menyebabkan dia jatuh, maka kita akan kata kepadanya budak, ataupun kita akan kata budak tangga, menyebabkan ibu bapa atau pengasuhnya akan tertarik perhatian mengenainya. Guna sepatah tapi orang akan tertarik dan bagi perhatian. Ataupun kita kata api, kita tidak kata api itu membakar rumah atau api itu melarat, merebak. Tidak kata begitu. Apabila kita sebut api, sebut sepatah je menyebabkan semua orang terkejut. Jadi benda-benda begini sebagai pendakwah sekali-sekala kita kena menggunakannya. Maknanya kadang-kadang kita guna juga kaedah dengan menyebut sepatah. Dengan sepatah itu kita akan tarik perhatian orang dan orang akan bagi perhatiannya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tok Guru disebut ayat sepatah tu jelah. Ayat sepatah tu. Tapi penyusun kitab ini dia biasanya dia akan ambil ayat mana ataupun potongan ayat daripada surah mana, ayat mana, dan penyunting dia akan letak ayat yang penuh lah. Tok Guru sebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala mengajar kita Al-Quran dan menggunakan bahasa-bahasa dan cara-cara tertentu untuk menarik perhatian orang ramai. Oleh itu kita sebagai guru, cikgu, pensyarah atau apa sahaja pun, apabila kita hendak menyebut mengenai sesuatu benda dan ianya penting untuk diberikan perhatian, maka kita perlu menggunakan bahasa dan cara yang disebut sebagai hasbal ahwal, mengikut keadaan-keadaan tertentu. Itu jawapan yang diberi oleh alim ulama al-balaghah. Dalam bahasa Arab ada satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu balaghah. Dalam balaghah ni dia ada balaghah, bayan dan juga badi'. Ada 3 jenis ilmu yang digubal oleh ahli-ahli sastra bagi membolehkan kita kenal apakah balaghah dalam Quran, apakah bayan yang ada dalam Al-Quran, apakah badi' yang ada dalam Al-Quran. Dengan sebab itulah kita tertarik dan terpukau dengan ayat Al-Quran. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, sebagaimana yang kita sebut dahulu, satu daripada tanda Allah sayang kepada kita ialah allamal Quran.
Aku ni sayang kepada kamu wahai manusia, bukan sekadar beri makan dan menyiapkan bahan-bahan minuman serta bahan-bahan bakar seperti api dan sebagainya. Aku juga mengajarkan kamu Al-Quran. Allah baik ini bukan sekadar Allah Ta'ala sediakan bahan makan untuk kita, bahkan Allah Ta'ala sediakan bahan-bahan untuk menjadikan makanan tu boleh kita makan. Kita bukan jenis macam binatang, tuan-tuan. Binatang ni ada makanan dia tak payah masak. Ada tuan-tuan nampak singa masak? Tak ada. Dia makan daging mentah gitu je lah. Apa dia tuan-tuan nampak ada rimau ke apa ke, goreng goreng ayam ke, goreng rus? Tak ada. Dia kekah tu, lepas tu dia makan gitulah. Buaya dia kekah, jenis makan daging. Dia libas, lepas tu dia bagi lemas. Ada yang kadang-kadang dia peram tak lama tu dia makan gitu je lah. Biawak makan ayam kita makan gitu je, dia tak ada masak-masak. Lembu, kambing jenis makan rumput makan gitu je lah. Dia tak masak-masak, dia ragut-ragut makan, ragut-ragut makan. Lembu dia ragut, dia kunyah, lepas tu dia masuk dalam perut. Dia kunyah masuk. Lepas tu time dia relax, dia keluarkan balik. Sistem lembu ni dia bukan kunyah sampai habis, tak. Dia ragut, dia simpan, dia ragut, dia telan, dia ragut, dia telan. Lepas tu waktu dia relax, dia keluarkan balik. Hok mari dalam perut dia keluar balik. Lepas tu dia kunyah. Nyap. Tonton tak pernah tengok lembu ke? Kan? Pernah tak tengok lembu? Sebab tu kadang-kadang kita tengok lembu ni relax tapi ngunyah sama. Mai mana? Sebab bila dia ragut, dia akan terus masukkan dalam satu bahagian perut dia. Dia ada 7 perut ni. Kan kita korban kan, tengok ada perut lembu, ada perut masam, ada perut yang perut tuala tu, ada perut lapis. Mula-mula dia makan, dia simpan. Lepas dia simpan, lepas tu time dia relax, dia akan keluarkan balik. Dia keluar balik, lepas tu dia kunyah nak bagi hancur. Lepas hancur tu tuan-tuan akan nampak, kalau dia telan nampak seketul lalu kot kerongkong dia. Tuan-tuan ni tak perhati lembu ni. Maklumlah duduk kota Damansara. Tak sungguh. Saya dulu kecil-kecil jaga jugalah lembu. Jaga jugalah lembu. Alhamdulillah ayah itu, ialah kita orang kampung gitu jelah kerjanya. Daripada Selangor sampailah pindah ke Pahang, bela lembu je lah. Saya mengaji apa semua hasil jual lembu je lah. Nak ngaji duit tak ada, jual lembu. Ngaji dekat Terengganu, duit tak ada, jual lembu, jual seekor. Hak mati pun banyak juga. Jual lembu lepas gitu kat ladang Felda. Ada yang satu malam tu 3 ekor mati kena langgar lori trailer. Ada yang kena curi dia orang pun ada juga. Tapi petang-petang balik daripada sekolah, saya kata, pergi ladang tengok lembu. Pergi tengok lembu. Tengok lembu, halau lembu, balik kandang dan sebagainya. Waktu itulah duk perhati tengok lembu. Lembu ni kadang-kadang waktu dia relax, dia akan keluarkan balik rumput yang dia makan tu, kemudian dia akan kunyah, lepas tu dia akan telan. Lepas tu keluar pula, kunyah lagi. Itu lembu. Jadi makanan binatang ni tak payah masak, dia makan gitu je lah. Ada pun kita ni makan belaka. Yang kena masak kita makan, yang tak kena masak pun kita makan. Daging-daging kita makan, rumput-rumput, sayur-sayur, ulam apa semua tu pun kita makan. Yang sediakan makanan ni siapa? Allah. Yang jadikan siapa? Allah. Dan Allah bukan sekadar sediakan makanan tu semata-mata, bahkan Allah Ta'ala juga telah menyediakan kepada manusia bahan-bahan bakar, seumpama api dan sebagainya. Bagaimana api itu? Allah Ta'ala telah ciptakan dan kita cuma ubah ataupun gunakan komponen yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka cipta ataupun menjadikan sesuatu tu boleh mengeluarkan api. Ada gas tu mari mana? Allah Ta'ala yang cipta, bukan kita cipta sendiri. Dah, Allah Ta'ala yang cipta. Tu dulu orang kita nak masak nasi dulu kan, pakai getah tayar, getah tiup, no. Ingat tak tuan-tuan?
Zaman-zaman susah dulu. Dapur kayu, nak hidupkan kayu tu bukan senang. Jadi ambillah getah basikal dah tak boleh guna, dah tampung. Tampung tu supaya jalan kat tempat kita lah. Tampung sana, tampung sini, tampung. Banyak sangat tampung. Jadi dah tak boleh nak guna dah. Jadi tok ataupun nenek kita tu dah gunting tayar basikal tu, gunting tu. Lepas tu cucuh dekat getah tiup tu, cucuh dekat api. Nampak? Cucuh ke api dekat kayu. Lepas tu dah hidup, tiuplah tu. Fuh. Kan? Nak boleh masak ke nasi tu. Jadi getah tiup basikal tu mari mana? Mari daripada getah. Getah tu mari mana? Daripada pokok getah. Pokok getah tu siapa yang buat? Allah Ta'ala yang jadikan dan Allah Ta'ala ciptakan. Kita bukan sekadar makan, bahkan bahan-bahan makan juga dicipta oleh Allah Ta'ala. Lalu aku beri Al-Quran ini hanya kepada kamu wahai manusia. Masuk waktu dah? Ada bunyi? Kita berhenti setakat tu dulu ke berhenti terus ni? Berhenti azan ke berhenti terus? Berhenti azan ni? Boleh sambung Kita berhenti untuk laluan azan terlebih dahulu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik hadirin hadirat sekalian, Allah Ta'ala bukan sekadar
bagi makan, bahkan Allah Ta'ala jadikan juga bahan-bahan bakar seperti api dan sebagainya untuk kita. Dan tak cukup sekadar tu, Allah Ta'ala juga ajar manusia ni Quran. Bukit yang lebih besar daripada kamu, aku tak bagi Quran. Malaikat yang rapat dengan aku tak ajar dia Quran. Jin, syaitan dan makhluk Tuhan hak lain beratus ribu juta atas muka dunia, aku tak baginya Al-Quran. Aku bagi Al-Quran ni hanya kepada kamu, hei manusia. Sama ada mu Melayu, Cina, Arab atau Inggeris, apa yang pasti bila mu ni manusia, bukannya lembu, kuba, ayam, itik, maka mu kena baca Quran. Kerana Al-Quran ini aku turunkan dari langit khusus untuk kamu, wahai manusia. Itulah makna Ar-Rahman 'allamal Quran. Kita semua adalah manusia. Saya, tuan-tuan, semuanya manusia. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India dan macam-macam makhluk lagi lah. Jadi kewajipan semua manusia untuk baca Quran sebagai ucapan terima kasih pada Allah Ta'ala. Orang yang tak baca Quran ibarat dia tak sedar bahawa dirinya manusia. Siapa tak baca Quran, dia tak sedar dia tu sebenarnya manusia. Bila kita ni manusia, maka Quranlah yang menjadi bahan untuk kita hidup. Manusia hidup dengan cara makan nasi. Lembu hidup dia, kebau hidup cara makan rumput. Haiwan juga hidup, tapi hidup dengan cara makan rumput. Enjin motorkar hidup juga, tapi bukan cara dengan makan nasi atau rumput. Dia makan petrol. Ni ayat Tok Guru lah. Motorkar, motor, kereta ni dia makan petrol. Jam tangan rumah kita, dia tak makan nasi, dia tak makan rumput, dia tak pakai petrol, tapi dia hidup dengan cara guna tenaga bateri. Oleh sebab tu manusia ni dia tersusun daripada roh dan juga jisim. Maka selain daripada makan nasi, manusia juga kena makan Quran. Makan nasi campur dengan Quran, baru betul seseorang itu dipanggil sebagai manusia. Kalau makan nasi saja yang kita makan, yang manusia itu makan, tapi Quran tidak dibaca, tu bukan manusia. Maksud makan nasi dengan Quran ni tidaklah makan nasi buat Quran jadi lauk. Tak, jangan salah faham pula. Maksudnya ialah kita ni roh dan juga jisim. Jasad kita perlu makan. Apa makanan jasad? Nasi lah. Nasi dan juga makanan-makanan yang kita makan. Ada karbohidrat dia, ada protein, ada vitamin. Semua-semua itu perlu untuk tubuh. Dalam masa yang sama kita ada roh. Dan roh ni makanan dia apa? Baca Quran lah. Itu yang disebut oleh Tok Guru. Jadi walaupun kita berasa kita adalah manusia, itu hak kita rasa sendiri. Namun hakikatnya kita bukan manusia kalau kita tidak baca Quran. Kita lebih kurang seperti haiwan biasa. Bezanya haiwan makan rumput, manakala kita makan nasi. Hak tu je. Quran yang menjadi ikhtisas, yang dikhususkan bagi setiap manusia, kita tidak guna dan kita tidak baca. Sedangkan Allah Ta'ala kata, aku sengaja turunkan Al-Quran ini untuk kamu, wahai manusia. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Itu yang kedua. Perkara yang ketiga, yang ni pun benda pelik juga. Saya kira cukuplah. Sekadar itu. Yang kedua ni, yang ketiga ni pun masih lagi dalam huraian awal daripada ayat yang kita baca. Sebagaimana saya sebut tadi, ayat yang kita baca ni daripada ayat ke-10 sampai ayat ke-16. Tapi mukaddimah ni Tok Guru dia ulang balik, dia flashback balik. Yang pertama, yang kedua, ketiga berkaitan dengan awal suratul Rahman. Jadi bersempena dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak, kapek pun dah baru ni. Kapek pun dah baru. Sama-samalah kita istiqbal ataupun menyambut Ramadan Al-Mubarak ini dengan penuh bersemangat. Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, dan hayatilah ianya. Jadikanlah bacaan Al-Quran itu sebagai rutin harian kita untuk menghidupkan roh kita. Kalau tidak, hanya jasad kita sahaja yang hidup, tetapi roh kita telah lama mati dan jauh daripada Allah. Kita tak nak jasad sehat tapi roh sakit. Kita tak nak.
Kita nak sihat. Sihat belaka. Sihat tubuh. Alhamdulillah. Boleh bergerak. Boleh bini lagi. Boleh nak nikah lagi. Contoh. Tapi roh juga kita nak roh yang sihat. Roh yang sihat dan juga sejahtera. Cukup sekadar itu. Yang baik semua daripada Allah. Kekurangan dan kelemahan saya mohon maaf dan atas kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.